A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 89. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Dan minggu lepas kita sempat ambil satu ayat sahaja, ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Pengajaran ayat 88 surah Al-A'raf. Pertama, antara sebab utama manusia melampau dan sombong kepada Allah ialah apabila mereka rasa kaya dan cukup dengan apa yang mereka miliki, sama ada harta, pangkat atau kuasa. Yang kedua, sombong adalah penghalang besar manusia mendapat kebenaran. Sombong adalah penghalang besar manusia mendapat kebenaran dan hidayah Allah. Bahkan kerana sombonglah Iblis dilaknat oleh Allah dan manusia tidak akan dapat masuk syurga. Yang ketiga, apabila musuh Islam gagal menyekat dakwah yang dibawa oleh para nabi atau pendakwah, maka golongan yang berkuasa akan menggunakan kuasa untuk menghalang para nabi atau pendakwah daripada terus berdakwah. Sama ada dengan cara menangkap
memenjarakan, mengusir keluar negeri atau membunuh. Yang keempat, hendaklah para pendakwah sentiasa bersedia untuk menghadapi tentangan dan halangan dari musuh dalam meneruskan kerja dakwah mereka, dan senjata utama para pendakwah ialah sabar. Yang kelima, kerja yang mulia dan besar ganjarannya di sisi Allah sudah pasti cabarannya adalah besar, dan bayarannya adalah mahal. Iaitu perlukan pengorbanan, sama ada masa, tenaga, harta, bahkan nyawa. Yang keenam, wajib setiap orang yang mengaku beriman, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman membenci segala kemungkaran dan maksiat, lebih-lebih lagi kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Walaupun dipaksa. Kerana itu adalah tanda keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat hari ini iaitu ayat 89, dia sambungan kepada ayat yang sebelum ni. Makna kalau kita tak faham ayat sebelum ni, kita tak akan faham ayat hari ini. Kalau ayat ini masih kisah Nabi Syuaib. Kalau ayat sebelum ni, setelah Nabi Syuaib berdakwah, kemudian kaum mereka menolak, dan Nabi Syuaib memberi nasihat kepada pengikutnya dan juga lawannya supaya bersabar. Kalau kamu tak nak beriman, okey, kamu sabar, dan kami pun bersabar.
Tapi respon pembesar mereka ialah mereka bagi apa? Amaran, ugutan kan. Dan mereka pembesar ni bagi dua pilihan kepada Nabi Syuaib dan orang beriman. Pertama, sama ada kami usir kamu daripada negeri ini, ataupun pilihan kedua, ikut agama asal kamu, iaitu agama kafir. Jadi dengan ugutan itu, harapan pembesar itu ialah Nabi Syuaib dan orang beriman kembali ataupun mengalah. Tapi pembesar itu dikejutkan dengan sikap tegas Nabi Syuaib dan orang beriman dalam ayat seterusnya. Apa kata Nabi Syuaib? Sebenarnya Nabi Syuaib dah jawab sebelum ni. Sedikit respon di hujung ayat 88. Apa dia? Walaupun kami tak suka pada kekufuran, kamu nak paksa kami kembali, itu dah menunjukkan bahawa Nabi Syuaib dan orang beriman tak akan kembali. Sebab benda tu adalah yang kami benci. Ini sambungannya. Kata Nabi Syuaib, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, qad iftaraina, sesungguhnya iftaraina, kami telah berdusta ala Allah, kepada Allah, dia iftaraina ni lebih kepada kami telah mereka mengadakan ke atas Allah kazibah, dusta, pembohongan. Kami telah mengada-ngadakan ke atas Allah, kepada Allah, dusta, pendustaan. Bila tu? Sekiranya udna, kami telah kembali fi millatikum, kepada agama kamu. Ba'da, setelah, ketika mana najan Allah telah selamatkan kami. Selamatkan kami minha, darinya daripada apa ni? Daripada agama kafir. Minha, ni balik pada millatikum, agama kamu. Okey, respon kedua Nabi Syuaib kepada ugutan amaran pembesar ketika itu ialah, kalau kami balik pada agama kamu, bermakna apa tu? Kami telah buat satu jenayah yang sangat-sangat besar. Apa jenayah yang paling besar? Mendustakan kepada Allah, iaitu mensyirikkan Allah. Dan lagi besar jenayah itu setelah Allah selamatkan kami. Macam mana Allah selamatkan manusia? Allah bagi hidayah. Maknanya istilah selamat tu kadang-kadang orang salah faham. Kebanyakan orang, termasuklah orang Islam, dia faham minta Allah selamatkan dia ialah selamatkan fizikal. Tak, yang selamat, yang paling selamat ialah selamat iman. Kadang-kadang macam Ashabul Ukhdud, bila mereka beriman je, raja yang zalim gali parit besar dan nyalakan api dan paksa orang yang baru je beriman terjun dalam parit yang penuh dengan api, dan mereka semua terjun dan mati. Fizikal mereka selamat tak? Tak. Tapi kenapa Allah biarkan mereka terjun dalam api dan mati? Baru je beriman. Kenapa? Sebab Allah selamatkan mereka daripada api neraka yang kekal abadi. Jadi Allah selamatkan orang yang beriman bukan bermakna Allah selamatkan fizikal, tapi Allah selamatkan iman. Ramai yang selamat fizikal tapi iman dia hancur. Faham?
Sebab itulah budaya orang Melayu lah, mungkin bangsa lain pun sama. Kita suka baca doa selamat. Suka baca doa selamat. Selamat apa tu? Kalau contohlah nak pergi Mekah kan, nak buka office baru ke, baca doa selamat. Kalau nak pergi Mekah, baca doa selamat. Selamat apa? Selamat pergi dan selamat balik. Tapi belum tentu haji mabrur, betul? Ada orang yang pergi tak baca doa selamat, tapi Allah mati dia kat Mekah ketika tengah sujud, ketika tengah tawaf. InsyaAllah imannya, ibadatnya selamat, fizikalnya tak selamat. Boleh faham? Sebab itulah dia, bila dia minta nak selamatkan fizikal, selamat pergi, selamat balik. Bila balik, dia buat lagi satu lagi kenduri. Kenduri apa? Kesyukuran. Sebab apa? Sebab selamat balik. Selamat balik. Tapi iman belum tentu. Haji belum tentu mabrur. Betul? Makna doa kenduri itu lebih kurang kepada selamat dunia, selamat fizikal. Tengok ni. Kata Nabi Shu'aib, satu pendustaan yang besar kepada Allah kalau Allah dah selamatkan kami daripada apa? Daripada agama kamu, bukan daripada selamatkan fizikal kami. Kemudian kami patah balik semula kepada agama yang syirik kepada Allah. Ini adalah pendustaan yang besar kepada Allah. Tak mungkin kami kembali. Jelas tak akidah? Clear tak? Tegas tak? Walaupun Nabi Syuaib dan pengikut dia tahu tak risikonya apa kalau mereka tak kembali pada agama nenek moyang mereka? Apa risikonya? Mereka mungkin diusir, mungkin dibunuh kan? Tapi mereka tak takut. Yang mereka takut apa dia? Iftarayna 'ala Allah kazibah. Sebab itulah kata ahli tafsir, Nabi Syuaib tak kata kalau kami balik pada agama kamu, kami akhta'na, kami buat silap. Bukan. Ini bukan silap ni. Ini adalah satu jenayah besar, iaitu mendustakan kepada Allah. Allah kata Allah tu satu, kita kata Allah tu dua. Itu mendusta kepada Allah. Jadi kita kena, pengajaran untuk kita benda. Jenayah yang paling besar ialah kita mensyirikkan Allah dalam hidup kita. Biarlah tubuh badan kita tak selamat, tapi jangan buat jenayah yang lebih besar, iaitu mensyirikkan Allah dan mengada-ngadakan pendustaan kepada Allah. Okey. Sebab tu Nabi Yusuf AS, bila dia digoda oleh wanita-wanita kan, mula-mula isteri pembesar, kemudian campur lagi isteri-isteri menteri-menteri lain kan, yang bakit tu kan. Bakit tahu? Persatuan isteri-isteri menteri. Jadi bila semakin ramai nak goda dia, apa pilihan Nabi Yusuf? Diugut kan? Dia akan dipenjara. Tapi Nabi Yusuf pilih apa? Kenapa pilih penjara? Sempit, tak boleh nak jumpa siapa, ruang pun sempit, tak boleh ke mana. Sebab yang penting dia nak jaga iman. Kalau duduk kat luar, tempat luas, bebas, tapi tak bebas daripada dosa. Boleh? Jadi pertimbangan orang beriman ialah selamatkan akidah lebih daripada selamat harta, selamat fizikal. Okey. Wa ma yakunu lana, dan tidak wa ma yakunu, tidak, makna tidak mungkin. Lana, bagi kami, an na'udah, tidak mungkin bagi kami untuk kami kembali. Fiha, padanya, iaitu pada agama kamu. Mana penegasan lagi daripada Nabi Syuaib dan orang beriman apa dia? Kalau kami masuk agama kamu semula, itu kami buat jenayah besar. Kami berdusta pada Allah. Yang kedua, penegasannya, tak mungkin kami masuk. Illa, kecuali, ada kecuali. An yasha Allah, bahawa Allah kehendaki.
an yasha Allah an yasha Allahu Rabbuna. Rabbu pencipta kami. Okey, apa maksud ni? Kami tak mungkin masuk agama kamu kecuali Allah kehendaki. Mungkin tak Allah kehendaki Nabi Syuaib untuk masuk agama kafir? Habis kenapa cakap macam tu? Saya tak akan murtad kecuali Allah kehendaki. Betul tak ayat tu? Ha? Betul? Oh, betul. Mungkin tak Allah jadikan kita ni murtad kalau kita tak nak? Tak kan? Jadi kenapa ada ayat ni? Illa an yasha Allah. Inilah akidah orang beriman. Hebat macam mana pun, dia tetap berserah kepada masyiah, kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, kami tak boleh buat apa. Tapi kami tak nak. Mana akhirnya dia serah pada Allah. Kami tak nak macam mana, kalau Allah kehendaki, benda itu boleh jadi. Walaupun sepatutnya Allah tak kehendaki. Tapi akidah orang beriman akhirnya serah pada Allah. Jangan sombong. Aku memang tak mungkinlah murtad, jangan sebut, kecuali kalau Allah dah tertulis macam tu, aku tak boleh buat apa. Okey. Kemudian apa lagi respon Nabi Syuaib AS kepada pembesar? Akhir sekali dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Bukan, ini belum doa ni. Rabbuna, pencipta kami, wasi'a, telah luas, wasi'ah ni luas ataupun telah meliputi. Rabbuna, Tuhan kami, kulla syai'in, setiap sesuatu, ilma. Apa maksud ni? Kalau kita belajar bahasa Arab, ilma ni dia panggil apa? Tamyiz. Allah maha luas setiap sesuatu. Umum. Kita tak tahu apa kan? Bila umum, benda tu samar. Maka dijelaskan, dispesifikkan dengan perkataan ilmu, iaitu Allah maha luas ilmunya. Boleh? Apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Kami tak akan masuk agama kufur sekali lagi, melainkan Allah kehendaki, dan ilmu Allah maha luas. Allah tahu apa yang akan berlaku sebenarnya, apa kehendak kami, Allah maha mengetahui. Jadi akhirnya kemuncaknya apa? Allah, ke atas Allah tawakkalna, kami berserah. Kekuatan orang beriman ialah, kekuatan orang beriman, kehebatan orang beriman ialah berserah kepada yang maha kuat. Kan manusia semua lemah. Bila manusia lemah, nak jadi kuat, caranya apa? Bergantung pada yang kuat lah. Sebab itulah manusia bila dia ada masalah, dia lemah, dia bergantung pada orang. Dia semakin kuat kan semakin lemah? Semakin lemah. Dia tengah kelemasan. Lepas tu dia minta bantuan kepada orang yang lemah sebelah dia. Tolong pimpin aku. Kawan tu pun nak lemas. Akhirnya dua-dua tenggelam. Jadi walaupun dia adalah Nabi, tapi akhirnya alallahi tawakkalna, kami serah pada Allah. Bila ni? Kemuncak bila diugut akan diusir daripada negeri itu, dipaksa kembali pada agama. Macam mana kami nak lawan? Kami lemah. Kami tak ada kerajaan, kami tak ada senjata, kami tak ada kuasa. Kami lawan dengan kami serah pada Allah. Allah tahulah apa yang sepatut dilakukan pada kamu. Boleh? Sebab tu bila siapa yang serah bertawakal pada Allah, setelah berusaha, dia akan menjadi orang yang hebat. Boleh bagi contoh tak? Dia tak ada apa-apa, tapi bila dia tawakal pada Allah, dia jadi hebat. Pemuda kafir kan? Dia berlawan dengan satu kerajaan yang zalim, satu masyarakat, semuanya kufur dan syirik pada Allah. Dia hanya pemuda 7 orang je. Tapi sebab dia berserah pada Allah, dan dia hanya bersembunyi di gua sahaja. Betul? Bukan di tempat yang jauh, ataupun tempat yang ada pagar, ada pintu, ada gate, apa semua tak ada. Gua pula terbuka, tak ada pintu.
Tapi kerajaan yang hebat tak jumpa cari. Sebab dia berserah kepada Allah. Bahkan kerajaan tu dah mati semua, dah hancur semua. Masyarakat semua dah mati. 7 orang pemuda masih hidup. Apa lagi? Hajar. Hajar duduk tengah padang pasir dalam tak ada apa-apa kemudahan. Suami pun tak ada. Tapi Hajar jadi hebat tak? Sebab apa? Dia berserah pada Allah. Dia kata kepada Ibrahim, siapa yang perintah kamu supaya tinggalkan aku di sini? Ibrahim jawab, Allah. Okey, kalau Allah, tinggalkan. Aku serah pada Allah. Antara Ibrahim jaga Hajar dengan Allah jaga Hajar, yang mana yang lebih selamat? Allah. Jadi kita nak suami kita jaga ke nak Allah yang jaga? Jadi jangan bergantung pada suami. Okey. Kami serah kepada Allah, tawakal pada Allah. Tapi syarat tawakal apa dia? Mesti dah usaha dulu. Jangan tak buat apa-apa, tawakal kat rumah. Tak pergi kerja, saya serah pada Allah je. Satu lagi salah faham orang Melayu, makna tawakal. Dia kata dia dah usaha, kemudian dia kata saya serah pada Allah. Salah fahamnya apa? Dia serah pada Allah, tapi bila Allah takdirkan bukan yang dia nak, dia tak setuju. Dia mengamuk. Itu bukan serah pada Allah. Contohlah, dia tak dapat anak kan. Dia usaha macam-macam dah. Satu Malaysia cari ubat. Semua doktor pakar dia jumpakan. Lepas tu orang tanya, macam mana? Saya serah pada Allah, saya dah usahakan. Tengok setelah habis masa, habis duit, tak dapat juga anak. Dia kata, macam mana ni? Saya dah habis usaha dah. Duit pun dah habis beribu. Macam mana saya tak dapat? Itu bukan serah pada Allah. Itu serah pada apa? Serah pada usaha dia. Makna bagi dia seolah dengan usaha tu sepatut dia dapat anak. Tak. Orang yang berserah pada Allah ialah apa saja Allah takdir, dia terima. Senyum je. Kadang-kadang orang tak dapat anak, dia malu tak nak menjawab pertanyaan orang. Kamu dah berapa tahun kahwin? Itulah 5 tahun dah tak dapat anak. Akhir sekali dia rasa malu menyebabkan dia macam-macam usaha ikhtiar supaya apa? Dapat jawab soalan orang. Jadi akhirnya hidup untuk orang. Okey. Rabbana. Kemudian kemuncak kepada tawakal Nabi Shu'aib. Rabbana, wahai Tuhan kami. Okey. Kita ada berapa perkataan Rabbana ni dalam ayat ni? Cuba cek tengok. 3, betul kan? Cuba cek tengok dalam Quran. 3 kan? Mula-mula bagi apa? Rabbuna kan? Yang kedua? Rabbuna. Rabbuna kan yang kedua? Yang ketiga? Bari atas kan? Apa beza? Beza ke ataupun memang salah baris? Yang mana? Rabbana macam doa. Oh, bukan doa, macam doa. Yang ni pula Rabbuna. Dia kalau Rabbana baris atas, makna doa lah tu. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, kalau doa mesti ada ya kan. Bila ada ya dan dia ada na kat belakang, satu perkataan Rabb, yang kedua perkataan na, dia panggil idhafah. Maka yang kedua mesti beratas. Yang kedua mesti Rabba. Contoh, Rasul. Rasulullah. Asal-asalnya baris depan. Lam ni baris depan. Tapi kalau saya masukkan ya kat depan, jadi apa? Rasulah. Rasulah. Tapi dalam ayat tu ada tak ya? Tak ada. Dalam Quran, doa-doa semua tak ada ya. Kenapa tak ada? Dibuang. Kenapa dibuang? Understood. Orang Arab faham. Kalau Rabbah, makna mesti ada doa iaitu wahai. Jadi Quran ni dipanggil ijaz. Apa yang tak perlu disebut dan boleh difahami, dia tak sebut. Tapi orang Melayu tak akan faham lah. Kan? Orang Melayu tak akan faham. Sebab tu di situ saya terjemah wahai. Tak, kalau doa daripada Quran tak payah ya. Tak payah.
Kan kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ada sebut ya. Ya Rabbana, jangan tambah, itu Quran. Jangan tambah. Allah buat nak tambah lagi ya. Jadi kalau Rabbuna, jangan terjemah wahai. Ini dia panggil jumlah. Terjemah je pencipta kami. Ini ayat biasa. Nabi Syuaib nak beritahu apa? Pencipta kami maha luas ilmunya. Bukan doa. Tapi di sana, ni doa ni. Maknanya setelah Nabi Syuaib bertawakal, hujungnya dia berdoa. Wahai Tuhan kami, iftah. Apa makna iftah? Iftah daripada perkataan apa? Tak, fataha. Iza jaa nasrullahi wal fathu. Buka. Fataha makna buka. Kalau kita miftah, kunci. Sebab kunci itu alat untuk membuka. Miftah tu alat untuk membuka daripada perkataan fataha. Okey? Jadi sekarang doa Nabi Syuaib apa? Wahai Tuhan kami, iftah, buka. Tapi dia terjemah apa tu? Hukum. Hukumlah. Hukumlah bainana, di antara kami, wa baina, dan qaumina, kaum kami. Bilhaq, dengan kebenaran. Tengok Nabi Syuaib ni, dia doa supaya Allah hukum. Hukum apa ni? Sebenarnya dalam tafsir ulama mengatakan sebenarnya doa Nabi Syuaib ni ialah supaya Allah turunkan azab. Sebab sebelum ni Nabi Syuaib dah berdakwah. Kemudian setiap kedua dia kata apa? Sabar. Pengikut kami pun sabar, kamu pun yang menentang sabar. Tapi kata pembesar, kami akan usir kamu ataupun kamu murtad. Jadi mereka tak sabar. Mereka ugut. Maka tahap terakhir Nabi Syuaib ialah doa supaya Allah turunkan azab. Tapi kenapa doa tu digunakan perkataan iftah, buka? Buka ni makna benda tu asalnya tutup. Apa yang tertutup dan apa yang minta dibuka? Bila orang-orang kafir dan pembesar dia menghalang kerja dakwah, apa yang tertutup? Dakwah itulah. Pintu dakwah tertutup. Pergi dakwah sana tak boleh, sini tak boleh kan? Dan ayat sebelum ni pun kita ada belajarkan. Apa kata kaum Nabi Syuaib? Kami akan halangkan semua kerja-kerja dakwah kamu. Jalan mana kamu buat, kami akan sekat. Dia nak menyekat. Maka perkataan yang sesuai doa Nabi Syuaib ialah buka jalan dakwah. Sama ada dengan azab ataupun dengan apa saja cara. Sebab kalau dakwah tertutup, siapa yang akan menanggung risiko yang besar? Manusialah. Manusia akan duduk dalam kesesatan sampai bila dan masuk neraka. Jadi sebab itulah menyekat kerja dakwah kezaliman yang paling besar. Okey, bukalah jalan dakwah yang mereka tutup di antara kami dan antara kaum kami. Dengan cara apa? Termasuklah dengan cara azab. Dan dalam keadaan kaum tu menentang Nabi Syuaib, Nabi Syuaib tetap menyandarkan kaum tu adalah kaum kami. Boleh faham? Pengajarannya apa? Tak, bukan doa baik dia ni. Tak, dia sebenarnya doa baik, tapi dengan mengazab kepada kaum itu sebenar untuk membuka jalan dakwah. Sebenarnya doa itu baik, tapi caranya mematikan ataupun Allah turunkan azab. Cuma Nabi Syuaib masih menggelarkan kaum itu adalah kaum kami. Pengajarannya apa? Jahat macam mana musuh, jahat macam mana orang kafir, Nabi Syuaib tetap menyandarkan kamu ni adalah tetap kaum kami. Dia tak kata kamu ni memang dah mulai hari ini kamu dah bukan kaum kami. Kamu adalah musuh. Bahasa tu bahasa masih nak ada usaha untuk menyantuni hati musuh. Boleh faham?
Kita bukan musuh kafir pun, yang tak sama fikrah aja. Kita dah panggil tak? Wahai sahabatku. Tak ada. Ada yang gelar apa? Wababi. Ya Allah, apalah. Ini sesama Islam ni, bukan orang kafir lagi. Orang kafir pun dia tak kata wababi. Dia nak kata wahabi, tapi geram sangat dia kata wababi. Ulang sampai 2-3 kali. Pelik kan? Tapi lepas tu dia kata kena beradab sebelum ilmu. Dia cakap pada siapa tak tahulah. Wa anta, dan engkau adalah sebaik-baik fatihin. Apa makna fatihin? Penghukum, pembalas, pembuka jalan yang tertutup. Makna apa? Pengajaran di sini apa dia? Bila kita buat kerja dakwah dan jalan tertutup, jangan give up. Jangan usaha pakai otak sendiri. Sebab apa? Kita ni tak ada ilmu. Kadang-kadang tindakan kita menyebabkan dakwah tu lagi tertutup, lagi menimbulkan mudarat. Maka kita serah pada Allah, sebab Allah sebaik-baik pembuka jalan. Boleh ha? Ada tak Nabi Syuaib buat perancangan sendiri, buat demo ke, pergi baling batu pada orang kafir? Tak ada. Tak ada. Okey. Kemudian apa reaksi lagi kepada reaksi orang kafir ni, kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib setelah mereka lihat apa ni? Jawapan Nabi Syuaib dengan orang beriman ni menunjukkan apa? Ketegasan. Inilah akidah orang beriman. Orang beriman la yakhafu laumata laim. Tak pernah takut dan gentar kepada orang yang mencela. Itu sikap orang beriman. Kalau rasa takut pada musuh, gertakan musuh, mana akidah dia ada masalah. Macam mana dia boleh takut? Dia buat kerja Allah dan Allah Maha berkuasa. Tiba-tiba musuh di kalangan makhluk ugut dia takut. Maknanya dia tak yakin pada Allah. Inilah gambaran ketegasan keyakinan orang yang beriman. Sedikit pun tak takut pada ugutan. Jadi setelah orang kafir dan pembesar melihat, mereka terkejut dengan ketegasan dan keyakinan Nabi Syuaib dan pengikutnya, walaupun diugut. Maka respon mereka lagi ialah waqala, dan telah berkata al-malak, pemimpin ataupun pembesar, allazina kafaru, yang iaitu mereka yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya, kaum Nabi Syuaib. Ini siapa pula cakap ni? Sebelum ni kan dah ada kan ayat 88, wa qala allazina istakbaru, telah berkata pemimpin yang sombong kan, iaitu mereka ugut untuk mengusir ataupun memaksa Nabi Syuaib dan orang beriman kembali pada agama. Tapi sekarang telah berkata pula orang kafir. Siapa pula? Ketua orang kafir. Yang sebelum ni? Tak, sebelum ni waqala al-mala'u, berkata al-mala'u yang sombong, istakbaru. Yang ni mala'u juga. Mala'u tu dua pemimpin. Sebelum ni al-mala'u yang sombong, yang ni al-mala'u yang kafir. Dua-dua pemimpin. Dalam tafsir, ahli tafsir mengatakan pertama, ini adalah orang yang sama. Al-Malak ni pemimpin yang sama. Cuma Allah nak tegaskan, sebelum ni Allah sebut pemimpin yang sombong, yang ni Allah nak sebut pemimpin yang kafir. Makna Allah nak begitu, pemimpin ni ada dua sifat. Satu, sombong. Yang kedua, kufur, kafir. Yang kedua, pendapat kedua, yang pemimpin yang sombong tu ialah orang yang ada kuasa. Sebab tu dia apa ugutannya? Usir. Ada kuasa kan? Ataupun tak, paksa. Mana dia ada kuasa.
Yang ni al-mala'ul lazina kafaru, pemimpin yang tidak ada kuasa. Mungkin yang JKK lah. JKK. La in ittaba'tum, apa kata pemimpin ni? Pasti sekiranya ittaba'tum, kamu ikut Syu'aiban, Nabi Syu'aib alaihissalam. Kalau kamu ikut Nabi Syu'aib alaihissalam, apa jadi? Innakum, sesungguhnya kamu, izan, kalau begitu, la khasirun. Tengok dia guna dua harfu taukid. Pertama inna, yang kedua lam. Ada belajar bahasa Arab? Ada? Tak ada? Oh, dah belajar belum? Oh, malam ni baru nak belajar. Okeylah. Jadi inna sesungguhnya, lam tu pasti, dua-dua huruf penegasan. Kalau kamu ikut Nabi Syu'aib, sesungguhnya kamu pasti khasirun, orang-orang yang pasti kamu orang-orang yang rugi. Sebenarnya pemimpin ni kata ni dia tuju cakap pada siapa ni? Kata kaum yang dah beriman ke belum? Yang dah beriman. Cuba tengok ayat. Sekiranya kamu ikut Nabi Syu'aib, yang mula fikir nak ikut. Tengok, kalau sebelum ni dia ugut kepada siapa? Pembesar yang sombong, dia ugut pada Nabi Syu'aib dan orang dah beriman. Yang ni ahli tafsir mengatakan dia ugut pada yang baru berfikir nak masuk ni, baru nak dekat dengan Nabi Syu'aib, baru nak start masuk kelas ni. Kalau kamu ikut, kamu akan jadi orang yang rugi. Ni ugutan ni adakah bentuk dalam bentuk kuasa ataupun apa ni? Dia tak sebut rugi apa ni? Khasirun, rugi. Dia tak kata rugi harta ke, rugi anak ke, tak sebut. Bila tak sebut apa makna? Umum. Rugi apa ni? Yalah, sebelum ni masalah besar pengikut kaum Nabi Syu'aib apa dia? Apa jenayah dia? Mengurangkan timbangan, kan? Jadi mereka dapat untung daripada penipuan. Jadi kalau kamu ikut Nabi Syu'aib, kamu tak boleh kurangkan timbangan, kamu akan rugi. Kamu tak boleh menipu, kamu tak boleh rasuah, kamu tak boleh buat apa saja mengikut nafsu kamu. Kamu akan rugi dan mungkin kamu akan miskin. Boleh faham? Ini cara berfikir siapa ni? Orang kafir. Apa dia? Cara orang kafir berfikir ialah mereka nak untung kat dunia je. Apa cara halal ke tak penting. Yang penting hidup senang, dapat duit, dapat projek. Menipu ke, menindas orang, ambil orang, itu bukan penting. Bila masuk Islam, banyak benda tak boleh buat, kamu rugi. Boleh faham? Jadi cara pemikir orang kafir ni, adakah ketika zaman Nabi Syu'aib saja ataupun dulu, kini dan selama-lamanya? Kadang-kadang dia ugut kan, kalau kamu tak masuk parti aku, habis jawatan, masa depan kamu gelap, betul? Dia pun melompat parti sebab nak selamatkan kerugian. Berlaku tak? Di negara kita ke negara Afrika? Okey, sebenar Islam mengajar kita kerugian yang sebenar apa dia? Apa kerugian yang sebenar? Rugi akhirat. Betul? Betul ke? Kita kalau pergi kerja, katalah pergi kerja hari tu dapat 500 kan. Tapi sebab pergi kerja tak sempat solat berjemaah, tak sempat solat sunat, kan? Dengan kita jaga solat sunat, solat fardu berjemaah, tapi kita rugi 500. Yang mana kita usahakan?
Betul. Walaupun terlepas 500 ni satu hari. Allah Maha mengetahui apa dalam hati anda. Berapa ramai yang rasa rugi bila pergi kerja lewat, dan berapa ramai yang rasa rugi kalau terlepas solat sunat subuh 2 rakaat. Betul. Berapa ramai rasa rugi tak sempat solat sunat subuh 2 rakaat yang Nabi kata lebih baik pada dunia dan segala isi. Berapa ramai yang rasa rugi kalau hari itu tak dapat baca Quran. Berapa ramai yang rasa rugi kalau tak boleh tadabbur dan belajar sunnah-sunnah Nabi. Tapi lagi ramai akan rasa rugi bila hari itu tak dapat kerja, hari itu terlepas satu projek. Buka surah Az-Zumar ayat 15. Surah Az-Zumar ayat 15 dan 16. Apa dah ayat dah? Fa'buduhu ma apa dia? Fa'budu ma syi'tum min dunihi qul inna khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dah. Allah. Ala zalika huwal khusranul mubin. Okey. Cuba terjemah. Fa'budu. Setelah ayat sebelum ni Allah para nabi dah berdakwah pada kaum mereka supaya sembah Allah sahaja, tapi mereka degil dan mereka tetap menyembah selain pada Allah. Maka Allah kata apa? Fa'budu, sembahlah ma syi'tum, apa yang kamu nak sembah, silakan. Aku dah bagi tahu, dah bukti pun jelas, tapi kamu mesti nak sembah min dunihi, selain daripada Allah, sembahlah. Ini Allah perintah ke apa dia ni? Lebih kepada menyindirlah. Kalau nak panjat pokok tinggi-tinggi silakan, dan larang tak dengar. Sembahlah apa yang kamu nak sembah selain daripada Allah. Kemudian Allah kata apa? Qul, katalah wahai Muhammad, innal khasirina, bagi kepada mereka yang masih nak sembah selain daripada Allah, innal khasirina, sesungguhnya ini definisi orang yang rugi mengikut Islam. Kalau mengikut orang kafir, rugi dunia, rugi harta. Mengikut Islam, sesungguhnya orang yang rugi ialah allazina khasiru, iaitu orang yang rugi anfusahum, rugi dirinya, dan wa ahlihim, dan rugi. Apa maksud rugi dirinya? Rugi diri dan ahli keluarga bila? Yaumal. Makna definisi rugi dalam Islam bukan kat dunia, hari akhirat. Jadi apa tu maksud rugi dirinya? Iaitu orang yang tak beriman, dia akan masuk neraka. Jadi dirinya kena bakar. Kalau dia ada harta bilion, ada faedah tak? Sebab diri dia sendiri pun kena bakar. Jadi rugi yang sebenar ialah rugi diri, terbakar dalam neraka. Dan yang kedua, rugi ahli keluarga. Apa maksud? Siapa yang tak beriman kepada Allah, dia masuk neraka, dia akan berpisah dengan keluarga yang beriman. Dia tak akan jumpa sampai bila-bila. Rugi tak? Rugi. Dan kalau sama-sama masuk neraka, mak bapa, anak semua, keluarga masuk neraka, dia akan jumpa dalam neraka. Dah dia nak cari tak anak dia dalam neraka? Tak. Kalau boleh dia nak gadaikan anaknya, kalau yang dalam surga, supaya anaknya dari surga ganti tempatnya dalam neraka. Masa itu tak ada dah kasih sayang. Kemudian Allah kata apa? Ala zalika, ingatlah, demikian itulah khusranul mubin, kerugian yang
nyata. Inilah kerugian yang sebenar. Ramai orang bila rugi berniaga dia rasa rugi, tapi terlepas banyak pahala dia tak rasa rugi. Tak. Yang rugi sebenar ialah rugi agama di dunia, rugi pahala, rugi kebaikan, rugi amal soleh. Sebab tu Abu Bakar bila sebelum masuk Islam harta dia banyak, kaya kan, tapi dia bila masuk Islam harta dia ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada, zero kan. Tapi dia adakah dia orang yang rugi? Tak, dia orang yang paling beruntung. Sebab semua harta yang dia infak, dia dapat balik di akhirat, bahkan berganda, berlipat kali ganda. Okey? Okey ke? Ni siapa yang tak ikut kelas tadabbur, dia rasa rugi tak? Rugi tak? Siapa yang tak dapat sarapan pagi ni, dia rasa rugi tak? Rugi kan? Siapa yang tak dapat puasa sunat hari ni, dia rasa rugi tak? Jadi betulkan cara kita berfikir. Bila terlepas pahala, kena menyesal. Sebab itulah rugi yang sebenar. Dan satu lagi kerugian yang jelas. Siapa? Ciri-ciri orang yang rugi. Kita nak kenal ciri-ciri orang yang rugi. Boleh tak? Sebut dan dalilnya. Daripada surah yang pendek je. Wal asri. Allah bersumpah dengan masa kan? Demi masa, sesungguhnya semua manusia lafi dalam kerugian. Kecuali ini yang ciri-ciri orang yang beruntung dan tak akan rugi. Satu, dia beriman. Yang kedua, tanda iman, wa amilus salihat, dia beramal saleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, sentiasa berpesan, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Yang keempat, dia sabar. Jadi Allah kata, siapa yang tak ada empat ni, dia adalah lafi khusrin, dalam kerugian. Walaupun dia jutawan, walaupun dia ada kuasa, tapi kalau tak ada empat ni, dia adalah orang yang rugi. Cuma orang yang terlepas pahala ataupun tak beriman, tak berdakwah, dia ada rasa tak dia rugi? Tak, dia tak rasa. Kalau dia rasa rugi, apa dia akan buat? Dia akan buat lah. Bila dia tak buat, itu mana? Bila orang ni akan betul-betul rasa rugi? Bila di akhirat besok. Tapi masa itu dah terlambat. Macam Allah kata, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang beriman, infakkan harta yang kami bagi pada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Kenapa Allah suruh infak sebelum datang kematian? Sebab Allah bagi tahu, bila datang kematian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bila datang kematian, semua akan menyesal. Dia kata apa? Wahai Tuhan, bagilah tempoh sekejap je untuk aku sedekah. Mana orang tu akan betul-betul rasa rugi bila dah betul-betul mati dan tak boleh buat apa-apa dah. Okey. Ayat 91 ni pendek je. Saya rasa kita habiskan. Boleh baca tak? Sebab ayat ni kemuncak kepada doa Nabi Syuaib AS. Cuba baca. Fa'akhazat humul rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Okey, habis. Ada alih apa ni? Dia sebenarnya sama je, itu tulisan. Kalau tak ada alif, dia tulis macam ni. Alif kecil kan, ada tak? Itu tanda alif dah tu. Sama je. Penulisan, bacaannya sama. Okey.
Jadi kalau zaman Nabi tak ada baris, tak ada alif, tak ada titik. Cuba baca. Boleh baca? Inilah rupa ayat Quran zaman Nabi. Tapi mereka bukan setakat boleh baca, tapi mereka boleh faham dan mereka boleh menyampaikan. Sebab apa? Sebab itu bahasa mereka. Mereka boleh faham. Lepas ayat ni lebih kurang apa maksud mereka boleh faham. Sejak ramai orang luar masuk Islam yang tak kerti membaca. Zaman Osman bin Affan, semakin ramai orang luar kan. Maka perlu ditulis titik dan baris. Dan sekarang semua lengkap dengan titik, dengan baris, dengan tanda mat, dengan warna pun tak faham juga. Okey, fa'akhazathum, maka ini hasil doa Nabi Syuaib. Lalu rajfah. Rajfah ni apa dia? Rajfah ni goncang. Dia boleh goncang hati, boleh goncang benda ataupun bumi. Maka lalu menimpa mereka dia terjemah apa tu? Goncang lah. Zilzal, gempa. Hasil doa Rabbana ftah bainana, Allah makbulkan. Maka gempa menimpa mereka, bumi bergoncang. Tapi ada dalam surah Hud, Allah sebut azab yang menimpa kaum Syuaib ialah sayhah, pekikan. Jadi ada ulama mengatakan mula-mula Allah bagi pekikan, petir dan sebagainya menimpa mereka sampai mereka terbakar dan akhirnya bumi itu bergoncang. Ada kata pendapat Ibnu Abbas, rajfah ni Allah buka satu pintu neraka dan api daripada kepanasan daripada neraka menimpa mereka selama 10 hari. Kemudian mereka lari satu tempat yang mereka rasa sejuk. Bila masuk semua kat situ, Allah bagi api yang lagi panas. Bila mereka semakin panas, mereka lari ke satu tempat dan ada teduhan. Teduhan tu macam awan lah. Jadi bila rasa dapat berteduh, semua duduk kat situ. Daripada teduhan itu, Allah hantar petir dan api lagi membakar hangus seperti belalang yang terbakar. Ustaz, kalau masa tu misalnya ada yang bertaubat? Tak, Allah akan terima taubat selagi mana nyawa belum sampai ke halqum. Kalau dah sampai halqum, bertaubat macam mana pun Allah tak akan terima. Hasilnya apa? Setelah Allah menimpakan satu petir ataupun pekikan daripada langit, yang kedua daripada bumi pula goncangan, faasbahu, lalu mereka menjadi fi darihim, dalam negeri ataupun rumah mereka sendiri, jasimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Okey, Allah sebut mereka ni hancur, mati di mana ni? Bukan negeri orang, negeri mereka sendiri. Sepatut manusia mana lebih selamat, negeri orang kan negeri sendiri? Negeri sendiri. Tapi Allah nak begitu, negeri sendiri mereka pun mereka tak selamat. Sebab apa? Sebab Allah, azab Allah tak mengira warga negara. Okey, jadi sekarang kaum Syuaib ni sebenarnya siapa yang rugi? Kan mereka bagi ancaman tadi, kalau kamu ikut Nabi Syuaib, habislah projek kamu, jawatan kamu, semua akan rugi. Tapi sebenarnya siapa yang rugi? Dan di mana ni? Di dunia lagi. Tadi kita sebut kerugian sebenar di akhirat kan. Tapi ada yang Allah turunkan azab masa kat dunia. Kat dunia pun mereka dah rugi sebelum akhirat. Okey.
Tak, Allah dah beritahu sunnatullah. Sunnatullah nak mana peraturan yang Allah dah tetapkan dan tak akan berubah. Iaitu siapa yang kufur, siapa yang syirik kepada Allah, dan setelah dakwah sampai kepada mereka, Allah akan azabkan mereka. Kalau kaum dahulu kat dunia lagi, Allah dah turun azab. Dan sunnatullah juga, siapa yang beriman, Allah akan selamatkan. Kaum Nabi Nuh yang tenggelam lemas siapa? Tapi yang beriman selamat naik kapal. Nabi Lut, Allah binasakan kaum dia, dan termasuklah isteri dia yang khianat. Betul? Isteri Nabi Lut dengan Nabi Lut duduk satu rumah ke rumah berbeza? Tapi Allah turunkan azab di rumah yang sama. Nabi Lut selamat tak? Sebab Allah suruh keluar awal. Samalah. Nabi Syuaib dan orang beriman pasti selamat. Cuma Allah tak sebut je. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Kalau betul-betul nak selamat, jadilah orang. Tak perlu jadi orang politik ataupun orang kaya. Jadi orang beriman selamatlah. Okey, kita baca sikit buku ni, Syarah Bulughul Maram. Muka surat 101 kan? Siapa ada buku? 101. Hadis yang ke 195. Hadis yang ke 195. Kita masih dalam bab syarat-syarat solat. Muka surat 101. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Quran. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya daripada Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya solat ini tidak layak sedikit pun di dalamnya, mana solat ini tidak sesuai dilakukan dalam solat kata-kata manusia, mana tak boleh bercakap. Sebaliknya, ia hanyalah tasbih Subhana Rabbiyal Azim masa rukuk, Subhana Rabbiyal A'la, ataupun takbir, kan kita takbiratul ihram patun masa nak berpindah daripada rukun ke rukun, Allahu Akbar. Dan juga baca Al-Quran, Fatihah dan surah selepas Fatihah. Itu je makna zikir dan baca Quran. Cakap tak boleh. Kita pun tahu kan. Tapi sebab wurud hadis ni, kenapa Nabi sebut ni, ada sebab dia. Kalau Quran dia panggil sebab nuzul, kalau hadis dia panggil sebab wurud. Sebab wurud. Okey, kita baca Fiqhul Hadis, muka surat 102. Hadis ini mempunyai sebab wurudnya yang tersendiri, iaitu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami meriwayatkan, katanya, ketika aku sedang mendirikan solat, kata Muawiyah, aku tengah solat bersama Nabi SAW, ada seorang telah bersin, lalu dia pun memuji Allah, dia sebut Alhamdulillah. Maka aku pun, kata Muawiyah, aku pun sebut Yarhamukallah. Lalu jemaah lain memandang ke arah aku. Aku pun berkata, aku cakap lagi, kenapa tengok aku? Orang tengok pada dia sebab dia kata apa? Yarhamkallah. Yarhamkallah tu bercakap ke tak? Adakah kan? Walaupun dalam bahasa Arab, walaupun dalam bentuk doa, tapi dia ada macam perbualan. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Itu macam perbualan antara dua. Jadi bila dia sebut Yarhamukallah, semua orang tengok. Bila orang tengok pada dia, dia tanya pula, kenapa tengok? Lalu mereka, orang ramai pula tak cakap, tapi semua tepuk paha.
Kebanyakan jemaah yang ada masa tu semua tepuk paha bagi isyarat pada Muawiyah, jangan cakap. Lalu mereka menepuk tangan pada paha mereka meminta aku diam. Maka aku pun diam. Setelah Rasulullah SAW selesai solat, baginda mengajar aku dengan sebaik-baik pengajaran. Ini cara didikan Nabi. Muawiyah ni buat kesalahan besar tak dalam solat? Kesalahan besar tu bercakap. Ha? Boleh batal? Tunggu, dia tahu. Setelah Rasulullah selesai solat, baginda mengajarku dengan sebaik-baik pengajaran, dengan berhikmah. Dia tak marah, dia tak tengking. Demi Allah, baginda tidak menghardikku, tidak memukul dan tidak mencelaku. Baginda bersabda yang bermaksud, sesungguhnya solat ni tidak layak padanya kata-kata manusia. Sebaliknya, ia hanyalah tasbih, takbir dan baca Al-Quran. Hadis yang kita baca. Jadi inilah sebab hadis Nabi cakap tu. Sebabnya kisah ni. Okey. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukum bercakap-cakap dalam solat sekalipun percakapan itu dalam bentuk doa. Yarhamukallah dalam bentuk doa tapi ada perbualan. Berkata-kata ataupun percakapan dalam solat sekalipun dalam bentuk doa boleh membatalkan solat. Sama ada sedikit ataupun banyak. Sengaja ataupun tidak. Malah solat boleh terbatal hanya dengan sepatah perkataan yang tidak berkaitan dengan solat. Walaupun hanya dengan satu huruf, sekiranya ia mempunyai maksud. Ada tak satu huruf tapi ada maksud? Kalau bahasa Melayu ada tak? B ada. D tak ada kan? Tak ada. Bahasa Arab ada. Bahasa Arab qaf tu, kalau kita baca qaf, qi. Kita tengah solat, kita cakap ada ular tepi orang yang sedang berjalan, kita kata qi. Qi tu makna apa? Jaga. Kan fakina azaban nar. Fa maka. Qi jaga. Na kami. Jadi qi tu satu huruf tapi dia dalam bahasa Arab satu jumlah yang boleh difahami. Batal solat. Qi. Batal. Tapi kalau bersebut bahasa Melayu batal tak? Dia tak ada makna. Dia tak batal solat tapi mengurangkan pahala. Yang batal ni bercakap. Apa makna bercakap? Dalam bahasa yang boleh difahami walaupun satu huruf. Okey, walaupun dengan hanya satu huruf sekiranya ia mempunyai maksud. Hal ini disebabkan solat adalah satu munajat antara hamba dan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan semasa munajat sewajarnya seseorang hamba berusaha untuk menghadirkan hatinya dan memberi tumpuan sepenuhnya untuk memahami apa yang dibaca dan dilakukannya dalam solat. Jadi kalau kita dah bercakap, kita tak fokus pada apa yang kita baca ataupun imam baca. Ustaz, kalau kita ada kucing tu nak kacau kita tengah solat, apa tu batuk? Pasal kucing tu. Pasal kucing tak faham, jadi tak payah batuk lah. Faham, saya faham. Ya ke? Tak, dia berdahil macam tu tak batal, tapi boleh. Dia bukan perkataan yang boleh difahami. Tak batal solat. Cuma mengurangkan pahala lah. Mana kita dah tak fokus. Kenapa nak berdahil pada kucing? Biarlah. Biar. Tak apa. Masa kita sujud, tolaklah. Boleh tolak. Nabi pernah sujud, kaki Aisyah kat depan kan? Nabi tak berdahil kan? Sebab Aisyah tengah tidur. Aisyah, apa Nabi buat? Nabi pegang kaki Aisyah, angkat. Boleh, tak ada masalah. Okey. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yunaji rabbahu." Hadis sahih. Maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu menunaikan solat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah. Apa makna munajat? Sedang bercakap dengan suara yang perlahan. Jadi kenapa tak boleh cakap? Sebab orang yang solat tengah bercakap dengan Allah. Macam mana tengah-tengah bercakap dengan Allah, tiba-tiba bercakap dengan orang? Antaranya ialah masa kita baca Fatihah kan? Allah jawab tak? Allah jawab kan? Masa kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab apa?
Tak tahu makna cakap seorang-seorang lah. Hambaku hamidah. Hamidah makna memujiku. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, apa dia? Itu Malik Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, bila kita baca Asna alayya, Allah yang tadi memuji. Yang ni ada kata memuja, dan ada pendapat mengatakan hambaku memujiku kali kedua. Pertama, Alhamdulillah, dia puji aku. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, dia puji aku kali kedua. Bila Malik Yaumiddin, Allah kata apa? Mengagungkan aku. Majjadani Rabbi. Jadi sebab tu tak boleh nak bercakap, sebab kita sedang bercakap dengan Allah. Sangat tak masuk akal kita tengah bercakap dengan sultan, tiba-tiba kita pusing cakap dengan isteri kita sebelah kan. Okey, seterusnya Rasulullah SAW menjelaskan bahawa salat merupakan tasbih, takbir dan baca Al-Quran. Ia selaras dengan peranan dan kedudukan solat yang merupakan munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia juga merupakan satu cara yang untuk mengagung, menyuci dan mengingati Allah Subhanahu wa taala melalui rukun perbuatan seperti rukuk, sujud dan seumpamanya, serta rukun perkataan seperti tasbih, takbir, tahmid dan baca Al-Quran. Kemudian dihuraikan maksud tasbih ialah tasbih yang dibaca ketika rukuk dan sujud. Manakala takbir bermaksud takbiratul ihram yang merupakan rukun solat, dan takbir intiqal iaitu takbir pemindahan daripada satu rukun ke rukun yang lain yang merupakan sunat solat. Sementara baca Al-Quran bermaksud baca Al-Fatihah yang merupakan rukun solat, dan baca surah yang merupakan sunat dalam solat. Okey, kita nak tahu solat Muawiyah yang dia bercakap tadi batal ke tak? Kan dia kata apa tadi? Yarhamukallah. Lepas tu bila orang tegur dia, orang semua tengok, dia kata apa? Kenapa tengok aku? Cakap kan? Jadi solat dia batal ke tak? Nanti dulu. Nanti dulu. Selain itu, dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah supaya mengulangi solatnya, dan baginda juga tidak menyoalnya tentang perkara yang dibicara ketika solat. Sebaliknya, baginda memberikan tunjuk ajar perkara yang sepatut dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam solat. Kenapa ni? Nabi tak suruh dia ulang. Mana solat dia sah ke tak? Sah. Kenapa sah? Hal ini menunjukkan bahawa amal ibadat yang dilakukan secara salah dalam keadaan jahil tidak wajib diulangi. Kan dulu kita solat tak betul kan, rokok tak betul, dalam keadaan kita jahil, tak perlu ulang. Betul ke yang akan datang je. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, sesuatu hukum syariat tidak menjadi wajib kecuali setelah diketahui hukumnya. Selagi kita tak tahu, walaupun benda itu wajib, tidak wajib. Dan sesuatu yang belum diketahui tidak wajib dilaksanakan. Dalam hadis ini juga mengandungi uslub dakwah. Uslub ni cara berdakwah, kaedah pengajaran yang betul. Walaupun Muawiyah telah melakukan kesalahan yang besar, iaitu bercakap dalam solat, tetapi baginda tetap tidak mencela dan mengherdiknya. Kan? Kalau suami kita solat, lepas tu bercakap, kita terus marah ke cakap dengan lemah lembut? Suami kita pun dah umur 60 kan? Nak cakap macam mana? Kita tanya dulu kenapa dia bercakap. Kadang-kadang dia bercakap, kalau dia bercakap dalam keadaan terlupa, batal tak solat? Dia apa ni? Dia tengah solat, nampak ular. Dia terkejut, terkeluar ular. Batal tak solat? Tak batal sebab dia bukan sengaja. Tapi lepas tu dia sambung, lari. Okey, walaupun Muawiyah telah melakukan kesalahan besar iaitu bercakap dalam solat, tapi baginda tetap tidak mencela dan mengherdiknya. Sebaliknya, baginda mengajar Muawiyah dengan lemah lembut dan bijaksana kerana baginda tahu beliau melakukan kesalahan tersebut disebabkan kejahilan. Ramai orang kata kena ulang kan, tapi orang yang kata kena ulang tak ada dalil. Yang ni dalil hadis sahih. Tapi kepala orang kita ni, dia akan dengar apa yang guru cakap tu. Kan? Guru ke kanan, kita ke kanan. Okey, pengajaran hadis.
Bercakap dalam solat dengan sengaja adalah haram. Dengan sengaja adalah haram. Dan boleh membatalkan solat. Yang kedua, solat merupakan munajat hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selayaknya dipenuhi dengan perkataan dan perbuatan yang disyariatkan untuk mengingatinya. Ada orang tak bercakap dalam solat, tapi fikiran dia pergi ke Perlis, pergi ke Johor, pergi ke Sabah kan. Macam-macam dia bercakap, tapi dalam bentuk khayalan. Pun samalah. Kan? Mulut tak cakap, tapi fikiran tak fokus. Tak sama. Sebab solat yang betul, yang diterima oleh Allah ialah solat yang khusyuk je. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang ketiga, mengajar dan membimbing orang yang tidak pandai tentang sesuatu mestilah dengan penuh hikmah dan kelembutan. Bukannya secara keras dan kasar. Jangan samakan orang yang dah berilmu. Kalau dia berilmu, dah belajar lama tapi cakap dalam solat, itu kadang-kadang kita kena bertegas. Jangan berlembut macam Muawiyah ni. Muawiyah orang yang jahil masa tu. Yang keempat, sesuatu ibadat yang dilakukan secara salah dalam keadaan jahil, maka tidak wajib mengulanginya walaupun setelah mengetahui kebenarannya. Yang kelima, setiap Muslim hendaklah berusaha mencapai kekhusyukan dalam setiap solat. Wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan kat sini lah. Okey, Nabi kata apa dalam satu hadis, aqrabul abdi ilallahi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a fihi. Nabi kata sehampir-hampir hamba kepada Tuhannya, sedekat-dekat hamba kepada Tuhan ialah ketika dia sujud. Lepas tu Nabi suruh apa? Fa aksiru, perbanyakkan doa dalam sujud. Dan Nabi tak sebut doa apa. Jadi boleh tak kita baca doa apa saja dalam sujud? Boleh. Sebab Nabi benarkan, cuma mesti dalam bahasa Arab. Nak baca ya muqallibal qulub, boleh. Apa-apa doa yang kita baca zikir pagi kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, boleh. Nak baca doa setengah jam pun boleh ketika sujud. Mesti dalam bahasa Arab? Ya, mesti bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab, belajar bahasa Arab malam ni ya, start malam ni ya. Dalam hati boleh kan Ustaz? Dia, saya tak pernah jumpa lah pendapat yang mengatakan boleh berdoa dalam hati. Sebab Nabi kata apa dalam satu hadis, fajtahidu fi doa, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Apa makna bersungguh-sungguh? Kena sebutlah. Kena sebut. Bahkan satu ketika Nabi berdoa ketika dalam peperangan Badar, Nabi angkat tangan bersungguh sampai nampak ketiak. Jadi Allah nak tengok setakat mana kita berhajat, iaitu dengan bersungguh-sungguh. Tapi kalau lah hati bersungguh tak? Ustaz, dalil yang baca doa dalam bahasa Arab tu kat mana Ustaz? Tadi doa kan kita dah baca tadi. Dalam solat mesti dalam, semua je dalam bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu. Kecuali orang tu memang tak boleh langsung bahasa Arab. Baca Fatihah pun tak boleh. Baca 3 kul pun tak boleh. Maka ketika itu kita ulama boleh dia nak baca bahasa Melayu. Dalil tu cakap ini kita mesti, yang apa yang kita baca tu mesti bermunajat pada Allah. Tapi dia tak cakap dalam bahasa Arab. Yelah, sunnah Nabi kata apa? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Nabi pernah tak salat dalam bahasa yang bukan bahasa Arab? Mesti bahasa Arab, sama dengan salat Nabi. Okey. Kalau kita nak doa juga hajat kan, tapi tak tahu bahasa Arab, bacalah doa kat luar. Kenapa nak mesti ketika sujud kan? Dan ada tak banyak waktu yang mustajab di luar solat? Lepas azan, Nabi kata la yuraddu ad-du'a bainal azan wal iqamah. Doa tak akan ditolak antara azan. Bacalah bahasa Melayu setengah jam ke, bacalah. Kalau nak baca juga masa sujud, belajarlah bahasa Arab, hafalah. Bagi saya teks bahasa Melayu, saya terjemah bahasa Arab. Okey. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa malam ni. Malam ni kelas bahasa Arab. Jadi kelas malam ni tak payah daftar.
Dan nak keluar pun tak payah beritahu. Telah percuma. InsyaAllah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم